Alhamdulillah, kita telah memasuki Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkat, bulan yang penuh kehebatan. Jadi sempena bulan Ramadan ini, saya ada terima satu soalan. Soalannya berbunyi, bolehkah Ustaz ceritakan kehebatan ataupun keistimewaan bulan Ramadan? Dia sebenarnya bulan Ramadan ini banyak kehebatan dia. Banyak keistimewaan dia. Tapi hari ini saya hanya nak sentuh satu dua perkara saja berkenaan dengan kehebatan bulan Ramadan. Bila kita tengok bulan Ramadan, kita puasa sebenarnya bukan sahaja kita yang berpuasa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum." Difardukan kepada kamu puasa sebagaimana orang sebelum kamu. Kita berpuasa, Muslim berpuasa, Yahudi pun berpuasa, Nasrani pun berpuasa. Kalau kita tengok Hindu pun berpuasa. Tapi apakah beza antara kita Muslim dengan non-Muslim berpuasa? Jadi sebelum saya nak cerita keistimewaan kita puasa tu, ada satu perbezaan ketara antara kita dengan orang non-Muslim berpuasa, iaitu kita adanya sahur. Sahur ni bukan sekadar perbezaan antara kita dan Muslim, sahur juga adalah antara keistimewaan kita. Keistimewaan kita berbanding dengan puasa lain, sahur. Perbezaan kita pun dengan puasa lain, sahur. Nabi galakkan kita bersahur. Nabi kata, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kerana sahur itu barakah. Okey, bila masa kita bersahur? Nabi galakkan kita bersahur sebab sahur ini adalah membezakan antara puasa kita dengan puasa non-Muslim. Puasa kita dengan puasa Yahudi, puasa kita dengan puasa Hindu, puasa Nasrani. Dalam sahur itu ada barakah. Baik. Bilakah waktu kita bersahur? Ada setengah orang dia bersahur jam berapa? Jam 12 malam sebelum tidur. Ada orang sahur jam 2 pagi. Ada pelajar dia sahur jam 3 pagi. Sebab yang penting dia kata dia makan sebelum tidur. Sebab tempoh sahur dia kata panjang. Lepas isyak dia kata boleh sahur sehingga sebelum subuh. Tapi Nabi kata, Nabi ajar kita supaya lewatkan sahur. Kenapa kita diminta lewatkan sahur? Nabi kata lewatkan sahur, bila sahur tu sekadar, bila dah habis sahur itu sekadar 50 ayat Al-Quran. 50 bukan cara kita baca, 50 sahabat baca. Kalau ukuran kita sekarang ni adalah lebih kurang 10 minit masa sebelum subuh. Okey, itu Nabi ajar kita sebaik-baiknya lewat sahur. Tapi sekarang ni masalah kita setengah ibu bapa jam 2 pagi minta anak sahur. Mat, kau kena sahur sebelum kau tidur, Mat. Mak tahulah, kalau kau tidur, kejut kau tak bangun, Mak simbah baldi pun kau tak bangun, jadi kau kena sahur sebelum kau tidur. Bila nak sahur, suruh anak sahur pukul 2 pagi. Sebenarnya 2 pagi itu bukannya dikira masa yang terbaik untuk sahur. Terbaik untuk sahur kalau di Malaysia sekarang ni, masa lebih kurang jam 4.30 pagi, ataupun jam 5 pagi, itulah masa terbaik untuk sahur. Habisnya sahur, ada masa 10 minit untuk kita standby solat subuh. Itulah masa selepas sahur, bukan untuk tidur, selepas sahur standby untuk subuh. Kesilapan kita selepas sahur kita tidur. Sebab tu kita nak tidur pukul 2 pagi. Kita nak sahur pukul 2 pagi. Sebab nak sahur pukul 2 pagi? Sebab nak tidur. Sedangkan lepas sahur tu tak ada masa dah kita nak tidur. Kalau orang kerja kat KL ni, lepas sahur tu start kereta, datang kerja. Subuh kat mana? Tepi jalan. Subuh dekat masjid, tepi jalan. Sebab apa? Masa terlalu padat. Sebab kalau keluar selepas subuh, jalan dah jam dah. Okey, itu yang pertama. Kehebatan kita ada sahur berbanding dengan orang lain. Yang kedua dan yang terakhir ni adalah puasa tu, kehebatan puasa dia mendidik kita supaya bersabar. Sebab apa? As-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Perisai ni maknanya kita membentengkan diri kita, menjadikan diri kita itu sabar. Sebab tu wasufilati syayatin, syaitan itu diikat. Kenapa diikat? Sebab diri kita dah terperisai, diri kita dah ada benteng. Nabi mengajar kita bila puasa sabar. Yang kita terbalik sekarang ni, bila nampak orang tu garang,
mesti abang ni puasa hari ni kan. Garang semacam je. Nampaknya abang adik kita, garangnya abang adik kita hari ni, garangnya abang adik kita hari ni, mesti puasa hari ni. Salah ukuran. Kalau nampak abang adik puasa, nampak abang Heri puasa, itu bukan, nampak abang Heri garang itu maknanya abang Heri tak puasa. Kalau dia puasa, dia tak garang. Kalau dia puasa, dia senyum je. Sebab apa? Orang marah dia, inni sha'im, aku berpuasa. Sebab apa? Puasa mendidik kita supaya kita jadi sabar. Sebab puasa sebulan itu sebenarnya bulan tarbiyah untuk kita, sebulan kita mendidik kita sabar, supaya 11 bulan lagi kita sabar itu berterusan. Dengan sebulan kita mampu bersabar, jadi kita bawa sifat sabar itu untuk 11 bulan yang lain. Jadi hebatnya puasa itu sebenarnya adanya sahur untuk kita untuk berpuasa, dan bila kita berpuasa adanya sifat sabar. Jadi sebelum saya menutupi ucapan ni, ulang balik, kehebatan kita ada dua. Mana kehebatan kita, satunya kita digalakkan untuk sahur, dan yang kedua, kehebatan kita bila berpuasa, kita jadi seorang yang penyabar, membezakan kita daripada orang lain. Sifat sabar itu yang menjadikan kita perisai untuk diri kita, perisai untuk bulan Ramadan, supaya kita sentiasa mengingat, aku ni puasa, aku ni mesti bersabar. Itu sahaja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.